Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Berjumpa lagi dengan saya untuk siri seterusnya, dan kali ini cikgu akan bersama-sama dengan anda untuk membincangkan teknik menjawab soalan esei biologi kertas 2. Dan tumpuan cikgu pada kali ini ialah soalan yang berbentuk jadual di mana kita dikehendaki untuk menganalisa jadual yang diberi. Jom jawab esei markah penuh. Dan hari ini bersama dengan saya untuk sama-sama kita menganalisa jadual. Bagaimanakah kita boleh mengutip markah penuh daripada jadual yang diberi dalam soalan. Jadi kita tengok satu contoh soalan yang berdasarkan jadual. Pelajar, jadual menunjukkan kandungan nutrien bagi burger ayam dan burger sayuran. Dan inilah jadual yang menunjukkan bahawa kandungan nutrien yang terdapat dalam dua jenis burger, iaitu burger ayam dan burger sayuran. Jadi pelajar, perkara yang pertama yang anda perlu lakukan ialah menganalisa kandungan nutrien yang terdapat di dalam burger ayam dan juga burger sayuran. Kita lihat di sini kandungan protein bagi burger ayam ialah 12.8 gram, manakala burger sayuran 10 gram. Bagi karbohidrat pula, burger ayam 21.9 gram dan burger sayuran 19.2 gram. Bagi lemak pula, burger ayam 18.2 gram dan juga burger sayuran 6.8 gram. Bagi kandungan natrium pula, burger ayam 534 gram, manakala burger sayuran ialah 484 gram. Kandungan serat dalam burger ayam ialah 0.9 gram, manakala burger sayuran 2.7 gram. Dan kita lihat soalannya. Berdasarkan jadual di atas, cadangkan burger yang terbaik untuk diet pelajar yang berumur 16 tahun. Pelajar berkenaan mengambil burger itu setiap hari untuk tempoh yang panjang. Bincangkan kesan pemakanan itu terhadap kesihatannya. Jadi pelajar, perkara pertama ialah anda perlu menggariskan kata tugas pada soalan dan juga anda perlu mencari keyword soalan ini. Berdasarkan jadual di atas, cadangkan burger yang terbaik. Ini adalah kata tugas. Cadangkan burger yang terbaik. Terbaik untuk siapa? Terbaik untuk pelajar yang berumur 16 tahun. Jadi 16 tahun ini mewakili remaja, bukan? Dan seterusnya kita lihat keyword lain yang diberi dalam soalan ini. Pelajar berkenaan mengambil burger itu setiap hari. Bermakna dia mengambil dalam jangka masa yang panjang. Dan kita lihat kata tugas bagi soalan ini. Bincangkan. Kata tugas bagi soalan ini ialah bincangkan. Bincangkan apa pelajar? Kesan pemakanan itu terhadap kesihatannya. Jadi kesan pemakanan ini adalah keyword. Keyword bagi soalan ini. Jadi pelajar, kita lihat daripada soalan ini, cikgu ingin tunjukkan satu contoh jawapan calon. Ini adalah contoh satu respon calon yang telah diberikan. Sekarang ini calon ini menjawab, burger mengandungi protein yang tinggi, mengandungi lemak yang tinggi, mengandungi karbohidrat. Remaja ini boleh menjadi gemuk. Tiada sayur-sayuran dalam burger boleh menyebabkan sembelit. Pelajar, agak-agaknya pelajar yang menulis ini boleh mendapat berapa markah? Bolehkah pelajar ini mendapat sebanyak 5 atau 6 markah daripada poin-poin yang telah diberikan? Tidak. Daripada apa yang ditulis oleh pelajar ini, cikgu tidak boleh beri apa-apa markah.
pelajar ini mungkin boleh dapat 0 markah. Ya, apakah kesilapan yang sering dilakukan oleh calon apabila menjawab soalan begini? Ya, kita lihat apa kesilapan calon ini. Lihat ya, burger. Tapi burger tidak dinyatakan. Burger mana? Okey, pelajar tidak pilih. Sedangkan dalam kata tugas soalan tadi, pelajar perlu pilih. Okey, sekarang satu kesilapannya ialah tidak pilih. Okey, bila tidak pilih, okey, pemeriksa tidak tahu sebenarnya pelajar ini menjawab berdasarkan kepada burger yang mana satu. Okey, dan seterusnya kita lihat, okey, remaja ini boleh menjadi gemuk. Ya, menjadi gemuk. Sepatutnya remaja ini boleh menjadi gemuk ini merujuk kepada yang mana? Sepatutnya remaja ini boleh menjadi gemuk disebabkan oleh kandungan lemak yang tinggi. Tetapi sebaiknya gemuk ditukar kepada obesity. Ya, obesity. Okey, seterusnya kita lihat apakah lagi kesilapan lazim yang sering dilakukan oleh calon. Ya, tiada sayur-sayuran. Kenapa tiada sayur-sayuran ini cikgu tolak? Sedangkan benarlah dalam burger ayam tadi sebenarnya tidak ada sayur-sayuran. Ya, sayur-sayuran tidak sesuai digunakan. Sepatutnya pelajar menyatakan kelas makanan itu. Jadi di sini sepatutnya tiada sayur-sayuran ditukar kepada tiada serat ataupun tiada pelawas. Tapi ingat mesti disebut dalam burger mana? Ya, so daripada semua jawapan pelajar ini, okay, cikgu boleh tandakannya sebagai IR iaitu irrelevant. Bermakna okay, semua jawapannya ditolak. Sebab itu pelajar sangat penting ya. Apabila kita menjawab soalan esei, pastikan anda tulis dulu tajuk kecil di atas. Contohnya kita nak terangkan ini ialah untuk burger ayam. Okey, maka tulislah dulu tajuknya ialah burger ayam. Kita lihat apakah jawapan yang paling tepat. Ya, cikgu lupa pula beritahu. Dan satu lagi kesilapan pelajar yang besar di sini ialah tiada menyatakan kesan baik, okay, dan kesan buruk. Tidak menyatakan kesan baik. Kalau kita lihat daripada jawapan pelajar ini, okay, tidak dinyatakan kesan baik. Tapi ada dinyatakan kesan buruk. Tapi kita tidak pasti dia merujuk kepada bagaimana. Ya, sepatutnya anda perlu memilih. Contohnya anda pilih burger ayam. Maka anda tulislah pada ruang jawapan anda itu burger ayam. Bila anda pilih, anda sudah dapat 1 markah hanya kerana memilih. Okey, dan seterusnya apabila anda telah pilih, anda mesti bagi sebab dan akibat. Okey, sebab dan akibat ataupun sebab dan kesan. Okay, kita lihat kenapakah pelajar ini memilih burger ayam. Ya, pertama, okay, kerana terdapatnya kesan baik. Okay, sebab ada kesan baik. Sebab ini adalah soalan bincangkan. Bila soalan bincangkan, anda mesti berikan kesan baik dan juga kesan buruk. Jadi kita lihat dulu kesan baik. Kesan baik yang pertama ialah mengandungi protein yang mencukupi. Ya, ini ialah sebab. Dan kita lihat kesannya ataupun apakah kepentingan protein tadi? Ya, untuk membina sel-sel baharu ataupun untuk pertumbuhan. Dan seterusnya protein juga penting, okay, untuk sintesis enzim atau hormon ataupun hemoglobin.
kita juga boleh menambah untuk kandungan karbohidrat. Untuk karbohidrat pula, burger ayam tadi mengandungi karbohidrat yang mencukupi. Untuk apa? Bagi membekalkan tenaga yang mencukupi. Dan seterusnya kita lihat pula kesan buruk. Dan ingat pelajar, bila kita telah menulis kesan baik, untuk mendapat markah yang penuh, mesti ada kesan buruk. Kesan buruknya ialah tadi kita lihat kandungan lemaknya adalah tinggi. So, mengandungi lemak yang tinggi, dan apakah kesan lemak yang tinggi terhadap kesihatannya? Boleh menyebabkan obesiti, ataupun anda boleh menjawab boleh menyebabkan penyakit kardiovaskular. Juga mengandungi kurang serat. Dan apakah kesan kandungan kurang serat yang tinggi? Kurang serat, kurang merangsang peristalsis, ataupun boleh menyebabkan sembelit. Dan juga kita lihat tadi kandungan garam dalam burger ayam adalah tinggi. Boleh menyebabkan hipertensi. Kita sudah dapat 10 markah bukan? Untuk burger ayam. Sangat mudah. Soalan melibatkan jadual, sebenarnya sangat mudah untuk kita dapatkan markah penuh. Ataupun sebenarnya anda boleh memilih juga untuk menjawab burger sayuran. Tidak salah. Kerana soalan ini adalah soalan terbuka. Jadi katakanlah anda memilih burger sayuran. So, perkara pertama anda perlu buat ialah tulis tajuk dulu, burger sayuran. Seterusnya tuliskan tajuk kedua ialah kesan baik. Burger sayuran mengandungi karbohidrat yang mencukupi. Iaitu untuk membekalkan tenaga yang cukup. Dan juga burger ayam mengandungi kurang lemak. Kurang cenderung mendapat penyakit kardiovaskular. Kandungan garam yang mencukupi dalam burger ayam dapat mengelakkan hipertensi. Dan burger ayam mengandungi serat yang tinggi ataupun lebih serat. Jadi kepentingan lebih serat dapat merangsang peristalsis. Dan kesannya ialah mengelakkan sembelit ataupun mengelakkan buasir. Tetapi apakah keburukan burger ayam? Keburukan burger ayam ialah tidak mengandungi semua asid amino perlu. Kurang protein untuk membina sel-sel baharu dalam burger sayuran. Apakah kekurangan ataupun keburukan burger sayuran ini? Keburukan burger sayuran kalau kita lihat pada jadual tadi, tidak mengandungi semua asid amino perlu. Jadi kuranglah protein untuk membina sel-sel baharu ataupun mengurangkan sintesis enzim atau hormon ataupun hemoglobin. Jadi pelajar, nampakkan sangat mudah sebenarnya untuk mendapatkan markah penuh, iaitu sebanyak 10 markah daripada satu soalan esei. Dengan ini cikgu mengucapkan selamat maju jaya. Semoga anda dapat menjawab soalan SPM dengan lebih tepat lagi.